Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan hari ini merupakan Ramadan yang terakhir dan kita tahu esok semua umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dan tapi pada hari ini saya bukan keseorangan, saya ditemani dengan rakan setugas Hakim Rahman yang akan bersama saya untuk menyampaikan apa mungkin berita menarik di astroawani.com. Hai Hakim, apa khabar? Selamat pagi Gigi, apa khabar? Lama tak nampak Gigi kan. Sejak kita mengamalkan normal baru ni masing-masing berjauhan. Tapi tak apalah, akhirnya kita dapat juga bergandengan setelah sekian lama. Walaupun jauh tapi rasa dekat. Ni jauh tapi dekat, ini lah normal baru. Okey, tapi macam yang Gigi sebutkan tadi, seperti biasa pagi ini kami akan bawakan kepada anda laporan-laporan berita dalam dan juga luar negara, perkembangan apa yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lalu. Hakim. Dan seperti yang Gigi sebutkan tadi, hari ini hari Ramadan terakhir, di mana esok hari Ahad kita akan menyambut 1 Syawal. Ini yang dinyatakan oleh penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad malam tadi. Kita semua maklumlah pengumuman raya ni tempoh yang ditunggu-tunggu. Salah satu perkara yang menjadi perhatiannya adalah mengenai warna baju Tan Sri Syed Daniel. Gigi tahu ni baju warna apa? Okey, ni kan sebenarnya ramai cakap warna purple, warna ungu, tapi sebenarnya ini macam teal blue kan? Tak silap saya. Sebenarnya untuk tekaan warna ni susah sikit sebab banyak warna sekunder sekarang ni. Betul. Tapi apa pun yang penting, Tan Sri Syed Daniel melakukan tugas hariannya, tugas tahunannya seperti biasa, mengumumkan banyak lagi kerja dia sebenarnya. Tapi yang orang nampak yang keluar TV adalah dia mengumumkan hari raya bila lah kan. Dan yang paling penting, saya pun tak pasti sebab bila saya scroll Twitter semalam, saya tengok macam-macam colour. Dekat TV lain ada yang nampak warna biru. Dekat TV lain ada yang nampak warna ungu. Jadi tak tahulah, confused. Tapi yang penting apa-apa yang Tan Sri pakai, baju Tan Sri pakai memang menjadi perhatian setiap tahun. Betul tu. Dan kita sebenarnya nak dengarkan kembali kepada mereka yang terlepas mungkin pengumuman raya ni, nak dengarkan balik, boleh kita dengarkan balik petikan pengumuman raya semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Ahad 24 hari bulan Mei 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Esok raya. Jadi tadi kita sahur yang terakhir lah. Esok Hakim jangan sahur pula. Esok raya. Okey, tapi dalam masa yang sama... Besok adalah hari yang tak boleh puasa je. Tapi dalam masa yang sama ini, berita ataupun perkongsian yang menarik juga kita bawakan di astroawani.com mengenai khabar Ketua Pengarah Kesihatan kita, Datuk Dr. Noor Hisham, yang turut berkongsi bahawa setiap tahun beliau beraya di hospital. Ini cerita yang beliau kongsikan dalam sidang media semalam, yang katanya situasi itu juga akan sama pada tahun ini. Setiap tahun dia sambut raya di hospital, selepas solat Aidilfitri dia akan pergi ke hospital dan untuk bersama frontliner pada tahun ini yang bekerja pada hari raya. Hakim. Dan ini satu perkara yang ramai tak sedar sebenarnya. Apabila tugas dan tanggungjawab itu dipikul, Datuk Hisham sendiri setiap tahun disebut raya dekat hospital dengan kaki tangan bekerja dan sebagainya, tetapi kita ni yang baru tahun ni diminta bukanlah batalkan ataupun raya is cancel seperti yang orang sebutkan. Kita minta supaya tangguhkan dahulu raya tu. Tahun depan kan boleh raya. Lepas bulan 9 Jun nanti kan boleh raya pun. Degil juga ada juga yang cuba nasib nak meredah sekatan jalan raya. Tapi kita kena ambil maklumlah bahawa ada yang juga tak biasa kan. Of course semua orang tak biasa macam ni. Kita seperti kita seperti petugas media ni dah biasa bergilir-gilir tahun ni raya. Tapi kita kena biasakan dengan norma baru.
baru ini. Dan sebenarnya kita nak dengar cerita penuh daripada Datuk Dr. Nur Hisham sendiri mengenai raya beliau pada tahun ini. Jadi sejak 4 Mei kita dah laksanakan kelonggaran dalam segi perintah kawalan pergerakan. Jadi kelonggaran yang kita beri termasuk untuk kanak-kanak tersebut yang duduk di apartmen ataupun rumah pangsa untuk turun di kawasan tersebut. Jadi perkara ini ialah telah kita lihat dan juga kita sekarang ni kalau kita lihat daripada 4 Mei sampai hari ini kita telah berjaya menggunakan kaedah yang baru iaitu PKPB dan juga kaedah yang baru kita tak nampak peningkatan mendadak kes selepas pelaksanaan PKPB. Jadi kalau kita bandingkan kita kaji dua kaedah tersebut iaitu PKP dengan PKPB. Kalau kita lihat modeling kita, PKP lagi tepat dari segi menurunkan kes, lagi efektif dari segi kita mengurangkan kes. Tetapi PKPB walaupun dia kurang efektif dibandingkan dengan PKP, tetapi sekurang-kurangnya dia tak meningkatkan jumlah kes yang tinggi ataupun mendadak. Jadi kita boleh menggunakan kaedah PKPB yang mana kos dia lebih murah daripada PKP. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham tu adalah sebenarnya PKPB yang dijalankan sekarang akan memberi sedikit kelonggaran untuk kanak-kanak yang duduk di apartmen, di flat, di pangsa untuk menghirup udara segar, bermain di luar. Itu sebenarnya klip tu kita tersalah sedikit tadi. Kalau anda boleh lihat. Tapi apa pun Gigi, ini laporan yang apa yang disebutkan oleh Datuk Dr. Nur Hisham ini tadi adalah berkenaan dengan bagaimana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini memberi sedikit kebebasan. Sebab, okey, apa yang disebutkan oleh Datuk Nur Hisham tadi untuk pengembangan kanak-kanak mereka yang duduk di flat atau pangsapuri ni. Saya ada interview seorang apa nama dia tu yang reka bentuk tu arkitek saya sebut arkitek. Saya terperasan arkitek arkitek itu menyatakan kepada saya bahawa reka bentuk rumah kos rendah di PPR, di flat ataupun di pangsapuri ini sebenarnya mungkin akan memberikan sedikit tekanan kepada penghuninya kerana bagi kita yang sedang menjalani perintah kawalan PKP dulu, lepas tu ada PKPB dulu, sekarang ini adalah satu perkara yang mungkin heaven lah bagi kita sebab rehat kat rumah selesa, tapi bagi mereka yang duduk di rumah yang sempit dengan rumah yang tak ada balcony dan pemandangan di balcony itu pula mungkin penuh susah dengan bangunan, konkrit jungle, itu semua ada faktor-faktor penyumbang untuk meningkatkan kesan atau tekanan mental kepada penghuninya. Itu tak ditambah lagi dengan jumlah penghuni yang ramai. Ada rumah yang dua atau 3 bilik, penghuninya 7 orang 8 orang bersesat. Itu memberikan faktor kesan rantaian dia sampai rasa tertekan, lepas tu keluar rumah, bila keluar rumah langgar undang-undang pula. Itu antara kesannya lah. Itu antara temu bual saya sebelum inilah. Tapi bila saya lihat balik apa yang DG Hisham cakap, baru kita boleh relate. Dan kita sebenarnya kalau duduk rumah yang sempit ramai-ramai pun dengan rumah yang reka bentuk yang tak berapa kondusif pun kita akan rasa macam rimas sikit kan. Betul. Apalagi orang dewasa pun kalau duduk di rumah terperap terlampau lama pun boleh memberikan tekanan emosi. Ini kan pula kanak-kanak. Ini yang antara perkara yang perlu diambil ataupun dititik beratkan oleh ibu bapa itu sendiri atau penjaga itu sendiri, bahawa kanak-kanak pun perlukan ruang untuk mereka rega-regangkan badan, keluar, tengok matahari, menghirupkan udara segar. Tapi dalam masa yang sama perlu beringat keselamatan mereka. Kalau nak bawa mereka keluar tu janganlah bawa ke tempat yang ramai seperti pasar raya dan sebagainya, tidak sesuai. Hakim. Okey, kita nak beralih ke laporan berikutnya. Ini cakap pasal Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan cakap pasal Hari Raya ni. Ni ada satu laporan yang oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang katanya hanya boleh beraya sehari tetapi tak boleh bermalam.
Apa butirannya Gigi? Dan ini dalam sidang media semalam ada dilontarkan soalan berkenaan boleh tak tidur rumah makcik ke, tidur rumah nenek ke kalau nenek berada dalam satu zon yang sama. Katanya walaupun kerajaan beri kelonggaran untuk aktiviti kunjung-mengunjung tapi terhad kepada hari raya pertama saja, dan dalam masa yang sama tetamu tidak dibenarkan bermalam di rumah ahli keluarga yang dikunjungi, dan ia merupakan satu kesalahan kerana melanggar garis panduan serta peraturan yang ditetapkan. Jadi beliau turut tegaskan garis panduan atau SOP itu ditetapkan amat jelas, iaitu kunjungan hanya dibenarkan pada hari raya pertama saja. Hakim, kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Kalau dia tidur di situ lebih pukul 12 1 minit dah jadi 25 bulan. 25 bulan lah, 12 1 minit, dan dia nak beraya lagi besok tu. Jadi salah dari segi SOP yang dikeluarkan. Sebab very clear. 24 bulan raya pertama sahaja yang boleh dirayakan bersama dengan keluarga di dalam rumah tersebut. Jadi 25 dah tak boleh. Kerana di luar daripada hari raya pertama. Dia dah jadi hari raya kedua. Jadi hari raya pertama lah saja yang dibenarkan. Lebih daripada itu adalah salah dari segi peraturan SOP yang kita keluarkan. Hanya hari raya pertama saja boleh raya, Hakim. Hakim lepas kerja, raya kejap, balik rumah. Okey? Tapi Gigi, ini satu perkara yang menimbulkan persoalan kan. Pertamanya untuk mereka yang mungkin kita di Lembah Kelang ini, mungkinlah Gigi tinggal di kawasan di Sentul, contohnya saya di Petaling Jaya. Bolehlah saya pergi balik hari 2 jam ni pun 1 jam ni pun memang kita akan spend masa. Tapi bagi mereka yang mungkin dapat kebenaran merentas negeri, macam mana nak balik hari tu? Kalau yang balik harinya pula kampungnya di Perlis, itu jadi masalah juga. Tapi mungkin kita jangan tersalah faham bahawa apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ni dalam konteks mereka yang beraya di kawasan tertentu saja. Dalam kawasan itu, contoh di Lembah Kelang saja ataupun di negeri itu, bukan melibatkan mereka yang merentas negeri tanpa kebenaran. Betul. Dan ini sebenarnya hanya untuk mereka yang berada dalam satu zon yang sama. Kalau dari KL nak balik ke Melaka tu dah tak boleh dah, kan? Tapi apa-apa pun kita nak beralih pula kepada kita nak beralih kepada berita lagi satu. Ini satu berita yang turut menggemparkan. Kita rasa sedih jugalah kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana dah nak raya ni kita dapat berita bahawa beliau kena menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari bermula petang semalam. Hari ni nak raya, esok nak raya ni petang semalam Perdana Menteri dah kena kuarantin. Ini kerana ada salah seorang pegawai yang menghadiri mesyuarat pasca kabinet di pejabatnya telah disahkan positif COVID-19 dan menyebabkan pegawai itu yang hadir pada mesyuarat tersebut telah disahkan positif dan menyebabkan Perdana Menteri menjalani ujian saringan COVID-19 disahkan negatif, tapi ikut peraturan kena juga jalankan 14 hari kuarantin. Hakim. Itu adalah prosedur biasa apabila kita mempunyai kontak rapat dengan mereka yang positif COVID-19, maka kita kena menjalani perintah kuarantin itu. Walaupun ujian swab test pertama menunjukkan negatif, tapi kita tak tahu, kadang-kadang ada simptom-simptom ataupun ada individu yang tidak asymptomatic, tidak menunjukkan sebarang simptom. Tapi apa pun, kita mendoakan yang terbaik. Kita harapkan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin terus kekal, tabah, cekal dan menjalani kuarantin 14 hari ini. Kerja juga boleh dilakukan. Sekarang ni kita dah boleh semua online dah, kan? Macam Gigi di Bukit Kewangan, saya di PWTC pun masih lagi boleh bersiaran. Masih boleh bergabung. Meletup. Tapi tapi apa pun kita perlu berhenti berehat seketika, Hakim. Kita akan kembali selepas ini. Kita nak bawakan perkembangan terkini COVID-19 seluruh dunia dan juga tempatan.
Hai, bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Saya di Bukit Kewangan, Hakim di WTC Kuala Lumpur. Kami bergandingan hari ini walaupun jauh di mata, dekat di hati. Ni Kan? dekat tapi jauh. Dekat tapi jauh. Okey, tapi kita akan sambung berita seterusnya yang kita boleh bawakan untuk jam ini. Ini perkembangan terkini mengenai COVID-19 di seluruh dunia yang mana kes seluruh dunia sekarang sudah pun mencecah kepada 5 juta, 5.2 juta, manakala angka korban seluruh dunia adalah 337,534. Ini angka yang terbaru. Ya. Dan kalau kita lihatkan statistik ini, angka 5 juta ini disumbangkan oleh banyak negara di seluruh dunia lah. Tapi yang paling tinggi adalah di Amerika Syarikat yang mencatatkan setakat ini secara nak senang faham 1.59 juta kes positif COVID-19 yang dicatatkan di Amerika Syarikat sahaja. Kemudian ada Brazil, lepas tu ada Rusia dan United Kingdom. Anda boleh lihat data di sebelah kiri bahagian skrin itu, anda lihat itu negara-negara yang mencatatkan jumlah ataupun nilai kes positif COVID-19. Dan bercakap mengenai perkara kes ini pula, kita lihat jumlah kematian di seluruh dunia sekarang ini dah cecah lebih 300,000, 337,000 di seluruh dunia, di mana kematian yang paling tinggi dicatatkan di Amerika Syarikat iaitu 95,000 kematian dicatatkan di Amerika Syarikat. Gigi. Dan kalau kita boleh tengok juga Rusia, kalau saya boleh bacakan sedikit, Rusia catat kes kematian tertinggi dalam tempoh 24 jam yang mana ada 150 kes pada Jumaat meskipun jumlah jangkitan baru di bawah 9,000 kes untuk 3 hari berturut-turut. Jadi untuk 3 hari maksudnya sama saja angkanya, tetapi pada Jumaat naik kepada lebih 150 kes. Itu antara berita luar negara yang sangat penting, kalau boleh anda boleh baca di astroawani.com. Manakala di dalam negara pula, kalau kita boleh tengok di sini, ini update dalam masa 24 jam yang lalu, iaitu 78 kes baru, 63 pulih dan 1 kematian yang dilaporkan di Malaysia. Sebanyak 63 kes positif pulih dibenarkan discharge dari hospital pada Jumaat, dan jumlah itu bersamaan 82.1% daripada jumlah keseluruhan. Dan juga kita ada duka citanya berita 1 kematian lagi pada semalam menjelang Hari Raya ni, Hakim. Ya, kalau kita lihat walaupun di seluruh dunia angka kes jangkitan positif COVID-19 ini meningkat, tetapi melihat daripada sudut yang positif, kita sudah lama mencatatkan angka 2 digit ini, maksudnya bawah 100, dan kita harapkan dalam tempoh musim perayaan ini, seperti yang DG Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham sebutkan banyak kali, pihaknya menjangkakan akan ada berlaku sedikit peningkatan ketika ataupun selepas musim perayaan ini disebabkan kecenderungan kita untuk bergerak ke sana ke sini. Ya dah, hari raya boleh kunjung-mengunjung, itu satu kebiasaan bagi kita, tapi dalam masa yang sama ini juga ada risiko untuk meningkatkan jangkitan ataupun kes jumlah jangkitan COVID-19. Tapi nak tak nak macam mana pun, Gigi, raya ni sudah jadi kebiasaan. Walaupun kita dah puasa sebulan 29 hari ni, menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan mengawal nafsu. Jadi kita nak meraihkan kemenangannya lah kan. Pada 1 Syawal tu nak meraihkan, dan juga sebagai kosmetiknya adalah kita nak kunjung-mengunjung, adatnya lah kan. Tapi dalam masa sama, kalau ia boleh meningkatkan risiko penyakit itu, maka kunjungan itu perlu dilakukan dengan cara yang berbeza. Ada yang tak berkunjung langsung sampai jumpa macam kita je lah, video call daripada jauh. Tapi ni di luar negara. Ini yang menarik ni. Ini mungkin boleh Gigi boleh praktikkan. Ini di United Kingdom. Ada lelaki ni, dia kreatif sangat. Nak jumpa juga tapi takut ada jangkitan, dia buat cara yang unik. Apa caranya, Gigi? Ini di London ya. Dek rindu tak terhingga, lelaki ni dia telah mencipta langsir khas untuk peluk neneknya. Ini kerana
dunia kan menghadapi penjarakan sosial. Jadi apa yang perlu dititik beratkan adalah jaga jarak itu. Jadi menyebabkan seorang lelaki dari pekan Stratford-upon-Avon, England yang bernama Anthony Colvin mencuri hati ribuan netizen di laman sosial apabila dia tampil dengan idea tersendiri menghasilkan sebuah langsir khas hanya untuk menunaikan hasrat memeluk neneknya secara dekat. Dan video itu juga dia ada bawakan video, buat video juga dan dikongsi dalam Facebook bernama Miriam Colvin itu menunjukkan Anthony Colvin mendirikan langsir khas yang dipasangkan sarung lengan plastik untuk membolehkan dia memeluk neneknya. Macam-macam lah berita kan, macam-macam orang buat untuk melepaskan rindu. Tapi walaupun begini, asalkan tidak melanggar jarak, melanggar SOP yang telah ditetapkan, rasanya berbaloi lah hanya peluk langsir. Boleh lah peluk langsir tu, janji kita rasa dekat kan. So mungkin Gigi lepas ni boleh praktikkan buat langsir seperti yang dilakukan ini. Tapi ini salah satu cara, okeylah. Itu antara laporan yang terdapat di astroawani.com. Tapi dalam masa sama, ini juga merupakan satu perkara yang kita lihat di luar kebiasaan. Jadi mungkin ada idea-idea kreatif yang boleh kita ketengahkan untuk kita menjalani dalam tempoh kita menjalani tempoh PKPB ini, dan dalam masa sama untuk kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri tanpa menjejaskan ataupun memberikan risiko kepada insan yang kita sayang. Elok-elok boleh balik beraya, jumpa, takut tu jadi raya yang terakhir pula nanti. Dan dalam masa yang sama, kita perlu beringat raya pun raya juga. Kita mestilah gembira, berasa selepas sebulan menjalani puasa, kita rasa raya ni tak nak lepaslah daripada perasaan raya daripada tahun sebelumnya. Tapi kena ingat raya tahun ini walaupun memang berbeza, sangat berbeza, tapi perlu ingatkan keselamatan itu. Kalau anda tak ada tempat untuk pergi, baiklah duduk sahaja di rumah, habiskan rendang kuih muih yang ada dekat rumah tu. Tapi dalam masa yang sama, kita juga akan di Astro Awani kan nanti pada jam-jam ini kita akan bawakan juga mungkin tips-tips diet yang menarik juga untuk kita amalkan. Satu ialah PKPB, dalam masa yang sama beraya dalam masa PKPB ni, apa mungkin makanan yang sesuai, bagaimana untuk praktikkannya lah, sebab tak ada boleh jalan ke mana-mana. Jadi kita akan bawakan tips-tips menarik itu dalam jam-jam berikutnya. Ya. Tapi dalam masa sama juga, bercakap mengenai raya ni, banyak perkara yang berlaku. Salah satunya program khas raya Lebaran Awani yang akan mula bersiaran malam ini jam 9 malam. Ini semua kaki tangan Astro Awani, penyampai Astro Awani juga berada dalam temu bual program khas ini. Itu satu. Dan masa yang sama juga itu akan bermula malam ini pukul 9 malam, Gigi. Betul. Di semua platform Astro Awani dan juga astroawani.com. Lepas itu Awani pagi, esok juga ada temu bual khas kan, Gigi? Betul. Esok untuk Awani pagi kita berdua juga akan mengacarakan hari raya pertama tu. Yang menariknya, kita akan bawakan mungkin laporan-laporan langsung daripada beberapa negeri utama di seluruh Malaysia dengan wakil-wakil kita di sana untuk menyaksikan bagaimana sambutan di sambutan hari raya di setiap negeri itu berlangsung. Jadi sebelum tu tapi kita akan nak tengok juga. Kemudian ya, kita nak tengok juga promo mengenai Lebaran Awani ni. Cynthia, Majai okey tak? Okey dah, kita dah live ni. Okey, nak live. Penjarakan sosial please. Okey, stand by anytime now. Tahun ini semuanya lain. Dari cara kita sambut raya, Hinggalah cara kita menerbitkan rancangan. Jangan lupa saksikan kami dengan tetamu-tetamu istimewa jam 9 malam Di saluran 501 dan semua platform digital Astro Awani. kami di Astro Awani mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Penjarakan sosial please. Nampak tak tu?
Okey Gigi, tapi dah masa sama saya terlupa ada satu lagi program khas Gala Raya yang ini terberitan Rancak TV dan juga Esra Awani, tapi ini eksklusif di platform media sosial, di YouTube, di Facebook Esra Awani jam 5 petang pada Syawal yang pertama, hari Ahad petang pukul 5. Di Esra Awani saluran 501 tak ada, tapi di saluran di platform media sosial kita ada. Dan itu juga menampilkan ada siapa? Datuk Siti Saraya Nurhaliza. Mia, lepas tu ada yes, betul, ada. Itu semua jam 5 petang, tapi pagi, esok, petang, malam semua sudah ada aktiviti. Jadi bagi anda yang mungkin macam Gigi, macam saya, yang kita semua ni yang tak dapat nak pulang ke kampung beraya ni, kami dah sediakan rancangan-rancangan untuk mengisi masa lapang anda dan juga untuk anda saling mengingati banyak pengisian-pengisian program rancangan khas tersebut yang untuk kita masih lagi merasai kegembiraan satu Syawal ini walaupun dalam suasana yang berbeza. Betul. Okey. Jadi Hakim, kita pun sudah sampai ke penghujung Awani pagi. Kepada anda di luar sana, terima kasih kerana menonton kami berdua, Gigi dan juga Hakim. Dan sekian saja. Kalau anda berminat dengan berita-berita yang kami paparkan tadi, boleh pergi ke astroawani.com. Sekian saja. Saya Gigi Ahmad. Saya Hakim Rahman, jumpa lagi. Bye. Bye.